Hubungan silaturahim perlu kita pupuk dan jaga, kerana ia akan dapat melahirkan perpaduan yang jitu. Dan apabila perpaduan dan silaturahim ini dapat diwujudkan, maka kita akan menjadi satu umat yang kuat, yang mampu mempertahankan diri dan negara dari sebarang ancaman luar dan dalam. Tuan-tuan dan puan-puan, perpaduan juga akan memudahkan kita sampai ke matlamat perjuangan hidup yang sebenar seperti mana yang dituntut oleh agama, yaitu ke arah kemajuan, kebahagiaan dan kesejahteraan. Orang bijak pandai pernah berkata, perpaduan adalah asas kemajuan, dan kemajuan adalah asas, merupakan landasan ke arah kebahagiaan dan kesejahteraan. Kita mesti mengambil iktibar dengan apa yang berlaku di bumi Palestin pada hari ini. Apabila orang Islam tidak berpadu, apabila orang Islam tidak kuat, maka orang-orang Islam ditindas. Bukan saja ditindas, tetapi dibunuh, dihina, dan dibom tanpa mengira sama ada mereka bersalah atau tidak. Tema sambutan Al-Hijrah pada tahun ini yaitu menjana rumah gemilang. Kalau kita sorot kembali secara lama, ketika tamadun, bangsa belum berkembang dan ilmu belum dapat dikuasai. Dan pada masa kekuatan fizikal atau tenaga menjadi keutamaan, sesiapa yang memiliki ilmu silat contohnya akan dianggap dialah yang layak ke hadapan menjadi ketua atau pemimpin, seperti mana dalam cerita filem-filem yang dulu, filem-filem purba. Apabila kita pandai bersilat, dialah yang menjadi orang di depan mempertahankan umat. Hari ini kita tidak berada di zaman purba itu lagi. Budaya siapa kuat, dialah kudrat, tidak boleh dipakai lagi. Kita mesti berdepan dengan dunia tanpa sempadan, di mana penguasaan ilmu menjadi keutamaan. Ilmu yang akan menentukan sama ada kita mampu dan boleh maju ke hadapan atau mundur jauh ke belakang. Saya melihat dalam sejarah Islam, zaman kegemilangan Islam berlaku pada abad ke-17. Apabila ramai tokoh-tokoh ilmuwan Islam dilahirkan pada zaman itu. Pada zaman kegemilangan Islam, antara lainnya yang telah berjaya membawa perubahan ke dunia ini, antara lainnya ialah tokoh perubatan yang paling tersohor yang pernah dilahirkan oleh dunia Islam, yaitu Ibn Sina, ataupun apa yang dipanggil oleh orang barat Abbasi. Beliau telah menulis satu kitab yang dipanggil Al-Qanun Fiddin, yang telah dicetak 16 kali oleh dunia barat, bagi dunia barat mengambil iktibar daripada kemampuan beliau dalam bidang perubatan. Belum ada lagi tokoh perubatan yang dapat menandingi Ibn Sina. Kemudian kita ada satu tokoh lagi, tokoh yang kita panggil yang bernama Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, atau ada di antara kita yang kenal kepada beliau sebagai Imam Ghazali, yang mempunyai kefahaman yang begitu tinggi dalam bidang falsafah, yang telah menulis 69 kitab, 69 buku dalam bidang falsafah, yang sampai sekarang ini menjadi pedoman kepada ilmu falsafah moden dunia sekarang. Kalau kita panggil dia Imam Ghazali, orang barat panggil dia Al-Ghazal. Kadang-kadang kalau kita terbaca dalam sejarah buku-buku barat, mereka menyebut Al-Ghazal. Sebenarnya itu adalah ilmuwan Islam tersohor yang kita kenali sebagai Imam Ghazali. Kita banyak lagi tokoh-tokoh yang lain yang masih sampai sekarang ilmu mereka menjadi asas kepada kemajuan dunia, baik dunia barat ataupun dunia timur. Kita ada seorang lagi ilmuwan terkenal Islam,
Abu Bakar Muhammad Ibn Yahya, ataupun yang dipanggil Ibn Majah, seorang yang menguasai falsafah Islam, bidang kedoktoran, bidang ilmu falak dan juga muzik, sampai beliau menulis satu buku yang dipanggil kitab Majmu'. Sampai sekarang ini kitab ini ada di Museum Jerman, yang ditulis, ditafsirkan, diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman, disimpan dalam Museum Jerman. Dan ada yang ditulis, diterjemahkan dalam bahasa Inggris, disimpan di University Oxford di England, untuk menjadi bahan rujukan kepada pelajar-pelajar moden, zaman moden sekarang ini, tidak kira zaman orang Islam ataupun bukan orang Islam. Kita ada Al-Razi, kalau orang putih bilang Razes namanya. Al-Razi juga tokoh, 200 buku perubatan ditulis oleh Al-Razi ini. Kita ada Abu Qasim Khalaf Ibnu Abbas, pakar bedah. Kita ada Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan, di Amerika, di Eropah dipanggil Geber. Kalau adik-adik pergi ke universiti nanti, kalau dibaca dalam sejarah, ada ditulis nama Geber. Itu bukan orang Kristen, itu bukan orang Yahudi, itu adalah orang Islam, ilmuwan Islam yang menjadi pencahaya kepada kehidupan orang Islam, orang Barat sekarang ini, yang menjadi guru, yang membuat kajian yang awal terhadap ilmu kimia ataupun chemistry yang adik-adik akan belajar dalam universiti nanti. Jadi tuan-tuan, selain daripada bidang yang saya sebutkan tadi, astronomi, bidang untuk melihat dunia di luar seperti langit, bidang astronomi, bintang dan sebagainya, dipelopori oleh orang Islam. Kita ada Muhammad Ibn Jabir, atau dipanggil dalam bahasa Inggris, mereka ini dipanggil Albert Genius. Dia ini juga adalah seorang ilmuwan astronomi yang mengangkat darjat Islam pada kurun 17 dan mengangkat martabat orang Islam. Jadi sebab itulah, tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya kepada adik-adik yang sebelah kanan saya ini, umat yang dihormati, umat yang disegani di dunia ini, bukan kerana senjata, ianya adalah kerana ilmu yang ditimba oleh penganut umat itu. Sebab itulah, seperti mana yang dikatakan oleh tuan pegawai daerah tadi, ilmu itu adalah segala-galanya. Kita perlukan satu anjakan yang baru dalam mencari ilmu. Saya tahu di daerah Kota Pertiwi kita masih lagi dalam keadaan